Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق واهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Alhamdulillah, segala puji dan juga syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga kerana diberikan kesempatan untuk kita semua pada pagi ini masih lagi kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga segala amalan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diganjarkan dengan sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan seluruh kehidupan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya semuanya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tak lupa juga selawat dan juga salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti insya-Allah taala. Amin. Insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita pada hari ini, surah Yasin, bermula pada ayat yang ke-30 masuk pada fasa yang ketiga insya-Allah. Diharap semua muslimin dan juga muslimat, para jemaah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala dapat bersedia dengan ayat yang ke-30 insya-Allah. Ya hasratan 'alal ibad. Boleh dah? Kok sengkak lagi makan saat ni. Baru lepas makan ni nak kena taranum pula. Boleh dah? Boleh insya-Allah, pelan-pelan. Sila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya hasratan 'alal ibad. Ma يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون.
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون Sadaqallahul Azim. InsyaAllah mudah-mudahan dan bacaan kita tadi menambahkan lagi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin. InsyaAllah kita akan bincangkan pada 6 ayat ni, bermula pada ayat yang ke-30 sehingga ayat yang ke-36 sekira mana diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua pada hari ini insya-Allah. Jadi bermula pada ayat yang ke-30 ini, ya hasratan 'alal ibad. Apa maksudnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya penyesalan yang amat sangat yang akan menimpa ke atas hamba-hambanya, yakni yang mana yang mengingkari kebenaran, yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan yang sangat besar. Pun begitu tidak terlepas penyesalan demi penyesalan kepada orang beriman juga. Di satu hadis Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, Nabi pernah sebut kan, sayakhruju qaumun minan nar, kata Nabi SAW, min ahli tauhid. Pada satu masa sayakhruju qaumun minan nar ilal jannah min ahli tauhid kan. Satu masa kata Nabi SAW, kama qala, akan keluar daripada neraka itu, kata Nabi, satu keadaan yang mana orang beriman setelah mana selesai wa yadkhuluna al-jannah, telah selesai, orang panggil apa, pembalasan di atas dosa-dosa mereka. Mudah-mudahan kita semua terselamat daripada keadaan berikut dan juga masuk syurga tanpa hisab bersama dengan golongan-golongan yang dimasukkan syurga tanpa hisab. Amin ya Allah. Yang mana satu keadaan yang digambarkan oleh Nabi SAW, di mana orang Islam, orang yang ada, kata Nabi SAW pada hadis yang lain, min khardalin minal zarrah kan, walaupun sekecil minal iman, dia akan keluar daripada neraka, akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan tu, orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala di dunia ni, dia tengok berpuak-puak ni keluar
kan Allah arahkan malaikat untuk keluarkan mereka daripada neraka Allah Subhanahu wa taala ke syurga. Yang mereka tengok dia nasib kan. Kan. Tengok. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat yang 71 kalau tak salah. Selalu kita dengar. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Apa maksud dia? Ketika mana orang-orang kufur itu dihalau kata Allah Subhanahu wa taala, bukan suruh dengan elok-elok tak, kan? Digunakan dengan perkataan berpuak-puak, mereka ini dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala ke mana? Ila jahannam, ke neraka jahannam Allah Subhanahu wa taala, kan? Hatta idza ja'uha, kan ketika mana datang kan malaikat yang menjaga, khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna 'alaikum ayati rabbikum. Malaikat tanya pada ketika tu, adakah tidak datang kepada kamu seorang rasul yang membacakan ayat wa yunzirunakum daripada Tuhan kamu dan juga memberi peringatan kepada kamu? Kan ditanya dalam surah Al-Mulk, kan, takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun. Kan, ketika mana mereka itu dicampakkan kata Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah neraka itu marah kepada mereka dan bertanya, kan, khazanatuha yang menjaga tu, kan, malaikat yang menjaga neraka bertanya kepada mereka, tak adakah rasul yang datang yang memberi peringatan? Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna. Kan mereka sendiri mengaku pada ketika itu nampak penyesalan. Penyesalan yang mana? Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Apabila datang kepada mereka seorang rasul yang seperti mana yang kita cerita, kan, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah yang kita cerita itu. Ni kesinambungan dia. Kenapa dalam Al-Quran dibawa cerita perbandingan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia itu beringat, ambil tauladan. Kan, seperti mana kita sebut dah minggu lepas, beringat, ambil tauladan. Kan, kita masih ingat lagi cerita, masih segar lagi dalam pemikiran kita, dalam ingatan kita, cerita yang minggu lepas. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka yang ingkar, bukan sekadar ingkar, mereka angkuh, kan, merasakan mereka ini tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa mereka buat? Mereka bunuh rasul-rasul, mereka bunuh orang yang menegakkan kebenaran. Jadi apa yang berlaku, Allah Subhanahu wa taala penyesalan yang sangat besar di akhirat nanti, mereka yang apabila datang kepada mereka seorang rasul memberi peringatan kepada mereka, apa yang mereka lakukan? Illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak lain dan tidak bukan datang pada rasul peringatan kepada mereka, yakni Al-Quran. Kita hari ini apa yang ada pada kita di tangan kita, Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni di tangan kita. Kan, contoh kita hari inilah, mereka dulu ada rasul yang diturunkan kepada mereka. Apa yang mereka lakukan? Illa kanu bihi yastahzi'un. Mereka memperolok-olokkan sahaja. Memperolokkan ini apa maksud dia? Pertamanya tak percayalah. Kan? Pertamanya yang tak percaya, yang keduanya mereka mempermain-mainkan. Kan? Kenapa mereka mempermain-mainkan keadaan berikut apabila Allah Subhanahu wa taala beritahu tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan? Kan, mereka memperolok-olokkan. Kenapa? Kan, karena mereka rasakan kiamat itu jauh, tak mungkin bagi mereka. Kan, tak mungkin bagi mereka. Itu je poin dia kat situ. Kita ulang demi ulang demi ulang benda yang sama. Dalam Quran dia pusing benda yang sama. Kan, benda yang sama tapi uslub yang berbeza supaya hati manusia itu terkesan. Kan, nanti kita tengok Allah Subhanahu dalam surah Yasin ni saja Allah Subhanahu wa taala ulang benda yang sama banyak kali. Di depan nanti kita jumpa lagi benda yang sama. Allah Subhanahu wa taala cerita tentang nikmat dia. Cerita tentang nikmat lagi, cerita tentang nikmat lagi supaya manusia itu sedar siapakah dia. Supaya kita kan, bukan
manusia itu supaya kita. Siapakah kita? Patutkah macam mula-mula dulu kita bincang dalam surah apa? Surah An-Naba. Patutkah kita melawan dan juga ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kan? Itu sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah. Tak salah ayat 30 juga kot, kalau tak salah. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ketika mana pada ketika tu orang musyrikin, orang kufur kan istihza, memperolok-olokkan Allah Subhanahu wa taala. Ini jawapan Allah Subhanahu wa taala kan? Yang mana firman tersebut berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak segan dan juga tidak malu untuk memperbandingkan, membawa datang contoh walaupun dengan nyamuk, walaupun dengan lalat, tak jadi masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak jadi masalah pada orang beriman. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Maka orang yang beriman itu, mereka beriman, mereka mengetahui itu adalah benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang masalah daripada orang yang kufur, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Apa yang saya nak bagi tahu dekat sini? Perkataan yang ujung tu, yastahzi'un, mereka memperolok-olokkan. Contoh dia Al-Quran ni bagi mereka satu benda dongeng, cerita benda lah, begitulah kan. Sebab kita tahu apa yang mereka katakan kepada Nabi SAW. Nabi adalah orang gila, Nabi adalah ahli sihir, Nabi adalah penyair kan. Last sekali mereka pun tak tahu nak kata Nabi ni siapa. Dia kata apa dia? Nabi ni adalah ahli sihir. Kenapa? Mampu memecah belahkan umat, dia kata. Tak tahu nak buh apa dia. Dia fikir tak lepas kan, tak tahu. Mesyuarat yang keluarkan satu, nak buat orang panggil apa, kontroversi kan. Mesyuarat tak tahu nak buat apa. Kata Nabi ni orang gila lah sebenarnya, semua tak boleh pakai kan. Kata Nabi ni ahli sihir, senang kan gitu. Sebab apa? Dia tak boleh nak percaya benda ni kan. Sebab hari kiamat dan juga hari akhirat memang di luar logika manusia kan. Logika kita, kalau kita pun tak tahu akan hidupkan semula ataupun tidak, kalau tidak kerana Quran bagi tahu kehidupan kita di satu masa nanti ada satu kehidupan yang lain kan? Sebab bagi mereka, macam saya ulang banyak kali, bagi mereka mati adalah mati habis mati kan. Mereka percaya akan kematian, sebab kematian memang berlaku di depan mata kan. Kehidupan semula belum lagi berlaku kan gitu. Kalau berlaku kehidupan semula tu masalah besar lah kan. Masalah besar. Dalam keadaan tak berlaku kehidupan semula di depan mata yang zahir ini pun macam-macam gelaran hantu keluar ya tak? Gitu, macam-macam ada. Itu tak berlaku. Kalau berlaku, Allahu Akbar, macam-macam lagi ya. Tambah kita orang Melayu kan, cukup banyak nama kan, hantu itu, hantu ini kan gitu. Tengok baru ni mereka buat larian zombie di Perlis kan, percaya hantu pula dah kan. Orang bakat marah habis kan, lebih takutkan hantu daripada takut Tuhan. Allahu Akbar. Macam-macam tu isu semasa kan, tu isu semasa kan. Di Amerika dia buat apa hari? Dia panggil apa? Halloween kan. Saya tak arti sangat nak sebut kan. Maklumlah kita mengaji bahasa Inggeris ni kan gitu kan. Jadi pusing kan. Apa yang berlaku? Wa ammal ladzina kafaru fayaqulun, Allah datangkan dengan mana perbandingan contoh dalam Quran kan. Perbandingan depa kata madza aradallahu bihadza masala. Dia permainkan apa yang Tuhan kamu nak macam tu. Dengan bawa perbandingan lalat, nyamuk dalam Quran ni. Kata Tuhan hebat, kata Allah tu hebat macam itulah bagi mereka. Jadi apa jawab Allah? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Perbandingan ini kata Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan bagi mereka yang sesat. Akan lebih sesat lagi bagi mereka yang dah sesat.
Dan juga akan memberi tambah hidayah, memberi kuatkan keimanan kepada mereka yang telah pun diberikan hidayah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Mereka tak percaya. Bila tak percaya, mereka makin hari tambah mereka permainkan Al-Quran, permainkan Rasul, makin hari makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ni saya sebut dulu, yang saya ulang lagi sekali, yang kita bincang dulu apa dia? Istidraj. Kan? Ini berlaku, ini yang kita takut, saya kata kan. Diberikan nikmat, diberikan lagi nikmat, diberikan lagi nikmat, kan? Seperti mana dalam surah Al-Hijr Allah sebut zarhum wa ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal, kata Allah, biarkan mereka makan dan juga bersenang-senangan. Nanti satu hari nanti mereka akan ketahui kebenaran hari kiamat dan juga hari pembalasan itu. Ini yang dikatakan. Tak percaya, tak apa hari ni, tak percaya Quran, biarkan mereka. Dalam surah Al-Qalam Allah sebut, Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Zarni, kan? Biarkan mereka kepadaku, kata Allah. Tak percaya tak apa. Kan tugas Nabi sebab apa? Dia bagi tahu je, kan, bagi peringatan je. Kan macam kita hari ni lah. Kan macam kita hari ni. Ajar saya bagi tahu je lah, saya pun tak boleh nak buat apa. Kan? Siapa nak pegang, pegang, tak mau pegang nak buat macam mana? Kan siapa nak beriman, beriman. Gitulah. Tugas saya bagi tahu lah. Kan gitu. Saya tak boleh nak paksa, kena ikut. Tak boleh nak paksa, tapi kena bagi tahu lah ni kena ikut. Kan. Tapi orang tak boleh nak buat apa kalau dia tak mau ikut. Kita dah bagi dah peringatan. Kan tak mau ikut, ini dia akibat dia. Kan gitu. Nampak? Jadi mereka yastahzi'un. Jadi memperolokkan Rasul. Kan. Memperolokkan Rasul. Dia kata ni Rasul ni tipu, Quran tipu, semua tipu. Dalam surah Al-Hijr juga tengok dekat bawah tu, kan mereka minta apa dengan Rasul. Mereka minta apa? Datangkan malaikat sebagai bukti. Kan dekat bawah tu. Ayat yang bawah tu lagi, ayat 3, ayat keempat, ayat kelima lebih kurang macam tu. Mereka minta datangkan malaikat sebagai bukti kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mau percaya sampai tahap macam tu. Apa jawab Allah bawah lagi? Kan ayat tu ada bawah lagi. Allah Subhanahu wa taala jawab apa? Allah Subhanahu wa taala, kami akan turunkan malaikat kami pada masa-masa yang tertentu sahaja. Kan maksud dia macam mana? Kan sampainya hari kiamat nanti, wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa. Pada masa tu kan surah An-Nazi'at, yang diturunkan malaikat yang mana teguh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana wan-nazi'ati gharqa, malaikat yang mencabut nyawa sekeras-kerasnya. Tak ada belas kasihan kepada yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kan sekeras-kerasnya. Masa tu baru tahu. Kan orang ni minta mana malaikat sebagai apa? Sebagai bukti. Dia kata kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Angkuh tak mau terima kebenaran. Saya ulang lagi sekali, kan, ulang lagi sekali untuk apa ni, peringatan dan juga tauladan kita semua, dan juga indikator sebagai penunjuk pada kita semua. Kan sombong ini adalah tidak boleh menerima kebenaran. Kan dia tak boleh terima. Mailah apa pun cerita dia tak mau terima. Jadi itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya hasratan 'alal ibad. Tu hari kiamat, hari akhirat ini dia panggil yaumul hasr. Hari penyesalan. Di mana penyesalan yang saya ulang lagi sekali, penyesalan bukan kepada orang kufur saja. Memang orang kufur Allah Subhanahu wa taala dah bagi tahu dalam Quran. Dalam surah Hijr ayat yang kedua, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ketika mana mereka melihat orang beriman ni dulu, walaupun ada sebesar zarrah dalam hati mereka beriman kepada Allah, Allah akan keluarkan setelah selesai azab mereka. Kan? Tapi jangan pula kita hari ni tak apa, akhirnya aku masuk syurga juga, jangan. Kan kalau rasa-rasa macam tu, ambil cucu api tu dulu, try tengok di tangan rasa boleh ke tak. Kan jangan duk rasa gitu. Kan jangan rasa gitu. Nampak mana mereka ni dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tengok Allahu akbar. Kan kalau dulu aku beriman di dunia, kan aku taklah duduk dalam neraka, dia kata. Kan lau kanu muslimin, kalau kami dulu duduk di dunia dulu, kami dalam keadaan muslim. Depa masa ketika tu penyesalan yang amat sangat. Kenapa aku dulu di dunia tidak jadi orang Islam? Nak jadi orang Islam macam mana? Apabila kamu datang kepada kamu seorang Rasul, kamu permainkan. Apabila datang kepada kamu kebenaran, yakni Quran, kamu permainkan, kamu tak mau.
Jadi kalau ayat ni tuju pada orang kufur, macam mana kita orang yang beriman ni? Kita orang beriman hari ni, selagi mana nyawa tak sampai ke kerongkong kita, Allah Subhanahu Wa Taala berikan peluang kepada kita hari ni. Kita ruang lingkup masjid kita ada sebagai pengajian, tapi macam-macam pengajian yang dibuat, macam-macam kelas yang ada, tapi kita tak gunakan kesempatan masa untuk kita datang. Contoh dia apa? Kita buang masa banyak pada dunia kita. Kan gitu. Kesempatan yang Allah Ta'ala bagi dengan kehidupan kita, kita buat pada hari itu, akan ada penyesalan. Oh, dulu dunia, dulu aku di dunia dulu. Sebab semua orang akan minta kembali ke dunia. Kan? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Allah Ta'ala sebut jelas. Itu dah keadaan manusia. Apatah lagi yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan supaya aku akan melakukan amalan soleh yang mana aku tinggalkan dulu. Sebab apa? Dah zahir, dah nampak dah. Sebab apa? Dah zahir, dah nampak dah. Ketika mana sakaratul maut datang, dah nampak dah, ditayang dah. Ni dia kan amalan kita. Bila masuk alam barzah baru tahu sikitnya amalanku. Aku dulu aku dah rasa banyak dah. Kan? Hari ni kita harta banyak. Kan? Kita tak infakkan, kita tak selesaikan sebagai harta, sebagai menjadi ibadah. Pada hari itu menjadi sesalan yang amat sangat pada kita, walaupun kita beriman. Contoh, kan? Kita tak gunakan masa kita, kita tak gunakan umur kita, kita tak gunakan tenaga kita, kita tak gunakan ilmu kita, kita tak gunakan amanah kita yang diberikan kepada kita ini dengan apa yang nak yang dikehendaki oleh Allah dan juga Rasulnya. Pada hari itu akan timbul sebagai penyesalan yang sangat besar. Contoh kita hari ini sebagai ibu bapa, kita tak tunaikan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa sesempurnanya, hari itu akan penyesalan. Kita lupa didik anak kita dengan agama. Kan hari ini semua duk sibuk pasal SPM, PT3, PSR. Kalau anak dia tak lulus PSR, siap 6 rotan. Kalau anak tak pandai baca Quran, tak apa, adik tua-tua nanti belajar. Kan. Jangan main. Kan setengah orang gitu tak. Gitu. Jangan dahulukan. Kan dahulukan yang penting. Bukan kata dunia tak penting kan, tapi ada lebih, seimbangkan. Kan ada yang lebih lagi penting. Kan gitu. Kita sebagai macam-macam lah kita ni, kan ada jawatan tu, ada jawatan ni. Saya kata ni terutama diri saya lah. Kan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saya tak sempurnakan dengan amanah, esok sesal, menyesal kan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa aku tak bagi ke orang? Kan? Kenapa tak bagi ke orang? Salah satunya dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kitmanul ilmi, kita kedekut ilmu. Kan? Kedekut ilmu. Kedekut ilmu masalah tau. Kan mai tanya ni buat keripat sedap ni macam mana? Tak boleh lah, satgi hang menega sebelah aku. Kita orang Melayu selalu gitu. Kan apa salahnya dia buat keripat sedap, buat mai kat sini, orang semua makan, dapat pahala, sambung. Kan buat tadi makan apa? Mi gari. Mi gari. Kan mi gari. Tanya mi gari ni sedap ni, buat macam mana? Rahsia, selalu gitu. Rahsia, tak boleh satgi menega sebelah aku. Dia selalu gitu. Kan apa salahnya? Dia bukan nak menega pun, kan dia nak buat bagi sedap supaya ahli kelas mai mengaji makan sedap. Kan gitu. Setengah orang dia takut, setengah orang dia nak pujian, betul tak? Dia nak pujian. Hang buat esok, buat mi kari ni, sebutlah nama aku sama, tak sebut aku tak mau bagi. Kan dia takut macam tu, sampai ilmu takut macam tu. Setengah orang tak dibayar, dia tak mau bagi ilmu dia. Tak bayar aku tak bagi. Kan gitu setengah orang. Setengah orang dia demanding. Minta nak ni satu perkataan 3,000. Jangan main ada. Kan. Hanya satu perkataan 3,000 tak bagi, aku tak bagi lah. Kan gitu. Bahaya. Kan. Ini amanah. Kan. Ini amanah. Ini semua yang akan membawa penyesalan kita di hari akhirat nanti. Tak kira apa. Kan sebagai pemimpin dia pun nanti akan menyesal, kenapalah aku tak adil. Kan. Sebagai apa dia, hakim ke, tak kira lah sebagai cikgu ke, tak kira. Kan semua orang akan nanti timbul akan penyesalan. Sebab apa? Tak cukup amalan yang dibawa dia, tak cukup. Kan nak ambil dekat mana lagi nak top up? Nak pula di sini Allah kata apa dia? Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi
yastahzi'un. Lagilah teruk bagi orang yang kufur dan juga orang yang mempermain-mainkan Allah dan juga Rasulnya. Tu saya sebut tadi, itu kita, kan? Kita pada masa tu barulah kita rasa, dulu aku banyak masa tapi aku rugi, aku tak pergi kelas dulu. Dah tahu dah duduk dalam kelas tu, Allah datangkan malaikat untuk mengampunkan, berdoa untuk mengampunkan dosa dia. Kali saya ulang lagi, kadang-kadang orang malas, kan? Orang malas bukan sebab apa, tak apa, sini semua rajin, dia tengok. Orang tak ada yang malas, kan? Sini semua rajin, jangan ni risau. Yang risau yang tu, kan? Penuh sedia, kan? Baru ni tengok dalam grup kata kena buang meja tambah kerusi, kan gitu, nampak? Sini semua rajin, yang risau. Di masalah dia apa yang berlaku nanti esok, ruginya aku, kan? Ruginya aku. Kenapa dulu aku tak infakkan harta aku sebetul-betulnya? Sebab apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata apa dia, kan? Harta kamu dengan apa yang kamu infakkan, bukan harta kamu yang kamu wariskan. Yang kita wariskan bukan harta kita dah, kita bagi dia ke anak kita, hak dia. Dia nak buat apa, ikut dia. Kalau dia ingat dekat kita, dia infakkan atas nama kita, dia bagi pahala dekat kita. Kalau dia ingat, kalau dia tak ingat, kan? Nak pula ayah tinggal 1 juta beli Ferrari sebiji, lantak hang lah ayah, kan? Kan kalau anak yang tak ada agama, kalau yang ada agama dia ingat jugalah, okey lagi lah. Dia bagi dekat masjid ke, bagi dekat madrasah ke, bagi majlis ilmu ke, tak kira lah bagi di mana pun, kan gitu. Buat kenduri ke, tak kisahlah, kan? Wakaf ke apa ke, kan? Kalau yang ingat, kalau yang tak ingat, nganga lah kita. Duk tunggu mana pahala dah lah, sedekah Fatihah pun tak, kan gitu. Tunggu je hari-hari tak ada. Dah lah apa ni, pahala kurang dah, amalan kita kurang dah. Yang ni beringat, kan? Kita beringat. Jadi pada ketika tu, itulah penyesalan dia. Allah, ruginya pada masa tu. Kalau aku tahu keadaan aku begini, kan, 1 million pun kita akan infakkan. Hang cari sendiri lah, kan? Tuan-tuan dah benar. Kita semua hari ni kita fikir apa, kan? Saya nak bincang satu ayat ni yang sampai habis masa ni. Dah, ni ayat ni penting. Sebab kita tak tahu umur kita bila. Boleh kata satgi, kan? Baru ni apa dia, Bairo makanan ke apa, Masjid Al-Falah USJ. Pagi dia sempat solat subuh berjamaah, tempat apa ni duduk dalam kuliah, sempat sediakan makanan apa ni kepada jamaah yang datang apa dia, untuk solat subuh, apa ni kuliah apa semua. Selepas tu Allah, dia kena heart attack, Allah tarik dia. Tadi elok lagi, nampak? Kita pun kita tak tahu, kan? Sebab apa tu saya kata saya nak bincangkan ayat ni, kerana Allah SWT sebut penyesalan yang sangat besar. Rugi kita tak tahu umur kita sampai bila. Tu masalah dia, kita tak tahu. Jadi kita kena fikirkan, ini kehidupan orang panggil apa, sementara sahaja. Bila sampai dah, saya ulang lagi sekali, sampai sahaja ke, apa ni, ke alam barzah, ataupun sampai je malaikat maut ketuk pintu, ketuk pintu, agak-agak nak buka, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, siapa ni? Malaikat maut, agak-agak nak buka pintu tak? Kalau dia main tanya aku tu, agak-agak nak buka pintu tak? Tak buka, tu takut mati. Tak buka, kan? Tapi dia tak main macam tu, dia tak main, kan? Dia tak main, Assalamualaikum, saya malaikat maut, kan? Sampai dah masa ni, kan? Sampai dah masa, jom balik lah, kan? Dia ajak gitu agak-agak, kan? Buka pintu ke, kunci lagi rapat, kan? Buka pintu, tak buka pintu, kunci lagi rapat, dia main sama lah, kan? Dia ajak balik sama lah, dia ajak balik. Ni yang saya katakan penting, benda ni penting, kita kena ingat ini kehidupan yang sementara, yang pastinya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila masa. Bila masa. Jadi apa yang kita perlu buat sekarang, perteguhkan iman. Itu prasyarat dia. Perteguhkan iman, perbanyakkan amal, kan? Perteguhkan iman kita,
Bermula dengan kalimah syahadatain, dua kalimah syahadah tu. Kan kita selalu tajdid, kena tajdid sentiasa. Kan kalau Nabi SAW, Nabi suka bila ramai-ramai ni, Nabi kata apa? Jaddidu imanakum. Apa Nabi buat? Nabi kata apa dia? Perbaharui iman kamu, Nabi kata. Nabi selalu suka pesan. Kalau sahabat-sahabat dulu dia tanya, dia tak tanya apa khabar. Apa khabar, sihat ke, demam ke hari ni, dia tak tanya. Dia tanya apa dia? Bagaimana iman kamu? Kita tanya khabar ke? Apa khabar Ustaz? Sihat, saya pun sihat. Kan gitu. Nabi pagi-pagi Nabi buat apa? Nabi tak tanya sahabat, apa khabar kamu? Kan? Nabi tanya pada satu ketika, Nabi pernah tanya, kan, siapa hari ni sebelum subuh? Nabi tanya, siapa hari ni yang dah mula sedekah pada pagi ni? Allahu Akbar. Siapa pagi ni yang dah pergi ziarahi orang sakit? Nabi tanya. Kita pagi-pagi apa mamun lagi kita kan. Nabi dah tanya tentang amal. Mereka dulu dididik oleh Nabi SAW, tekankan keimanan. Kan. Kita hari ni anak kita pun kita tak tanya, kan. Ada pernah siapa, kan, suami hari ni cek tak Fatihah isteri macam mana, sembahyang sah ke tak, kan, yang tolong baca, abang pun sama. Kan, abang pun sama, tak betul. Jadi kita nak buat macam tak, kan gitu. Ada satu tempat, satu surau, kan, saya pernah kata, tuan-tuan balik lepas ni jaga amanah saya, balik tolong cek, semua cek isteri dia baca Fatihah betul tak betul. Semua ngengah. Saya kata pasal apa? Kan, pasal apa? Miklap mata. Kan. Saya tak cek tuan-tuan lagi, kan. Saya suruh tuan-tuan balik cek. Kan. Dia kata kami pun seriau kan nak cek, kata. Faham tuan-tuan seriau? Kan, kami pun seriau juga nak cek, kami pun tak apa betul. Habis tu duk tunggu apa? Kan, saya cerita apa dia, bukan cerita kosong ni. Fatihah bersangkutan dengan apa? Seperti saya sebut dulu, hal mandi junub, kan, sama bersangkutan dengan solat. La salata liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Nabi kata orang yang tak baca Fatihah, kan, bukan solat, kata Nabi SAW. Makna dia solat dia tak sah. Kita sebagai orang lelaki, sebagai pemimpin tu nak kena ngajak. Kan, bukan suruh ajak dia yang bagi masak, bagi sedap-sedap macam gemuk sampai macam saya ni, tak. Tak gitu. Nak kena tanya, nak kena cek ni Fatihah dia macam mana. Nak kena dengar. Kalau dua-dua tak boleh macam mana? Kan, pergi cari orang. Kena pergi cari imam ke, cari tok guru, jangan segan. Kan, tapi saya pun puji di mana pun. Di mana pun saya puji orang perempuan memang rajin baca Quran. Rajin mengaji Quran. Orang lelaki ni saya tak tahu pergi mana. Kan kadang-kadang malu juga pupus kok orang lelaki ni. Kan. Sungguh. Kan. Sungguh. Saya ada jemaah di Cerah sana. Lebih kurang 20-30 orang pagi-pagi hari Ahad. Kan, rajin. Mereka nak buat kelas juga, ada buat kelas untuk orang lelaki. Tapi tak ada orang lelaki. Kan. Tak ada orang lelaki. Orang lelaki ni memang susah. Kan, memang susah. Tapi orang lelaki, hari ni saya nak beritahu orang lelaki lah. Kan, perempuan dengar. Esok Allah Ta'ala tanya ni. Allah tanya, sebab saya nak cerita pasal masalah ni. Kan bukan masalah ringan, ni masalah berat. Kan. Masalah berat Allah akan tanya ni. Pasal apa tak ajak bini? Kan contoh. Pasal apa tak ajak anak? Kita apa kan? Kita duk rasa kita hantar anak kita pergi sekolah agama SRA. Dah betul dah. Kan kawan baca wakaf tam mana pun tak tahu, panjang pendek pun tak tahu tam mana. Kena jaga. Benda ni kita rasa tak ada apa, biasa kan. Ini yang akan membuat kita penyesalan nanti. Allah, benda kecil je. Kan, benda kecil je. Elok-elok masuk bersama dengan golongan yang tanpa hisap, elok-elok benda kecil je. Oh, dulu pasal tak ajak anak Fatihah pergi betul. Dia tarik balik. Lekak gitu, kawan bye-bye dah. Bye-bye. Jangan main-main. Kan? Itu sebab Allah SWT sebut yaumul has. Kan? Hari penyesalan. Kita semua akan menyesal. Jadi apa dia? Isti'dad. Kita kena bersedia. Jadi saya kata tadi, bersedia bermula dengan kekuatan iman. Kita jadid iman kita hari-hari. Kita perbaharui iman kita hari-hari dengan biqauli la ilaha illallah. Kan,
Kita perbaharui iman kita dengan perkataan kalimah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kan? Macam mana lafaznya? Lafaz di mulut, tasdik di hati secara jazam. Lepas tu apa persyarat dia? Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Syarat yang kedua. Syarat yang pertama, bila kita dah beriman, syarat yang kedua apa dia? Melakukan amalan soleh bermula dengan apa dia? Rukun Islam yang 5. Bermula dengan rukun Islam yang 5 tu, kita kena patuh, itu adalah syariat tunjang kepada agama. Satu hadis Nabi SAW, ketika mana para sahabat tanya, ya Rasulullah, sekira mana kami melakukan 5 perkara ini, adakah kami akan masuk syurga tanpa kami melakukan amalan yang lain? Apa kata Nabi? Naam, ya. Kan? Nabi kata naam, ya. Itu jaminan daripada Nabi SAW. Apa tunjangnya? Amalan soleh yang pertama adalah melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan, yang ditaklifkan. Kan? Yang ditaklifkan, yang dipertanggungjawabkan. Terutamanya apa dia? As-salah. Kan? Solat masuk dalam kubur nanti Allah tanya pasal apa? Kan? Selain dengan apa ni, ditanya ma rabbuka apa semua tu, akan dicek pasal salat. Kan? Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang lain, kan? Amalan yang pertama di hari akhirat nanti dicek yaumul qiyamah, kata Nabi SAW, pada as-salat. Kan? Siapa yang baik solat dia, maka dia orang yang berjaya, kata Nabi SAW. Tu kena cek semua. Bermula pada solat nak kena cek. Kita sebagai suami cek isteri kita. Isteri kita tak boleh cek suami kita. Boleh. Kan? Jangan dia seorang duk cek kita. Abang tak betul ni bang. Kan? Lepas tu bertengkak. Bumpang. Kita bercakap ustaz baru betul. Kan? Isteri pun boleh cek juga. Cek tengok. Tak betul ni bang. Ni salah ni. Kan? Mana tahu apa ni, isteri mengaji 4 mazhab. Kan, ngaji mazhab ni Hanafi boleh dah ni bang, ni kita Syafi'i tak boleh lagu ni. Kan boleh kan, sini kan banyak bangla kan, dia sujud kan dia sujud tak pacak kaki dia sujud macam tu kan, kita pun tengok boleh teror kan, bini kita tengok macam pelik dia bang ni kan ni. Kan kita pun cerita ni mazhab Hanafi. Kan gitu, nampak? Boleh cek, saling cek kan, sebab ini semua tanggungjawab kita. Lepas tu apa berlaku? Kan, kita persediakan dengan amalan-amalan sunat kita banyak. Amalan sunat ni yang nak memperbaiki, nak menampung kekurangan pada amalan wajib kita tadi. Kan, yang mana ada lompong sana, mungkin ada sini kekurangan, puasa kita ada kurang pahala dia. Sebab apa? Sebab mungkin terkata kat orang. Kan, solat kita mungkin lompong pahala dia sebab apa tadi? Tak khusyuk. Kan, tak khusyuk. Solat kita ni tak khusyuk, kurang pahala kita. Kan, solat jamaah kita tadi mungkin ada masalah pada saf dan sebagainya, kurang pahala kita. Jadi nak tampung dia dekat mana? Dekat amalan sunat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan sunat kita ni banyak. Kan, amalan sunat ni banyak, yang kita buat sikit dapat pahala banyak. Sangat banyak dalam Islam diajar. Kan? Istighfar, selawat kepada Nabi SAW, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan, yang paling penting bangun tengah malam. Ini sangat dikasihi dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu banyak, 2 rakaat sudah. Tapi istiqamah. Kan? Ini orang adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut pasal cinta Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebut dalam satu hadis, ketika mana kata Nabi SAW, kan, Nabi kata, ketika mana Allah Subhanahu wa taala, innallaha habba 'abdan, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyintai seseorang hamba itu, da'a Jibril, kata Nabi. Allah Taala panggil Jibril, wahai Jibril, mai sini. Aku nak bagi tahu aku suka, aku cinta pada seorang ni. Kan? Maka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Allah kata, aku suka dan juga aku cinta fulanan fahibbuh. Aku cintakan kepada orang ini, maka kamu kena cintai wahai Jibril. Siapa dia golongan itu? Ni kita. Ni macam tak seronok lah. Macam tak seronok kan. Kan? Sebahagiannya golongan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang datang pada majlis ilmu, yang mana pada majlis ilmu itu yang ada zikrullah, yang ada baca Quran, yang memperingati Allah Subhanahu Wa Taala, itu semua majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, kan, itu sebab dalam satu hadis Nabi sebut apa? Wa dzakarallahu fi man indah. Allah sebut nama dia pada orang yang ada di samping dia. Maknanya malaikat-malaikat yang berada di samping Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala sebut. Contoh tambahan pada hadis ni, Allah panggil Jibril, contoh gitulah, lebih kurang. Taklah lah cakap bahasa Melayu gitu, taklah. Cakap pun taklah. Satgi salah faham, saya kena beritahu elok. Kan? Jadi gambaran dia tu. Allah Taala panggil Jibril, main sini. Aku cinta pada orang ni, aku suka pada orang ni. Kata Allah, fahibbu, hang pun kena suka dan juga cinta. Apa yang berlaku? Kan? Jibril keluar, Jibril pergi panggil, kan. Wa yunadi ahli sama, kan. Jibril panggil semua malaikat-malaikat. Situ ada malaikat yang membawa rahmat, malaikat rezeki, malaikat semua, sebab Jibril ni adalah ketua kepada segala malaikat. Apa yang berlaku? Jibril kata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang ini. Maka kamu semua pun kena cintai orang ini, kena sayang orang ini, kena suka orang ni. Ni sebut nama. Kan? Maka apa berlaku? Semua ahli sama tadi mengasihi orang tersebut, mencintai orang tersebut. Selepas tu apa berlaku lagi? Jibril bawa turun kasih sayang dan juga cinta tu di bumi, campakkan kepada seluruh ahli bumi. Maka seluruh ahli bumi akan sayang dan juga cintai orang ni. Kan? Orang sayang kita seronok. Seronok seorang ya. Kaleng kan nak lena ke apa? Kau khusyuk. Kau ada penat ke sengkak ke? Maklum makan mi kan. Kena pula dalam ikon. Allahu Akbar. Kan? Saya pun nasib bercakap, kalau duduk belakang boleh gagah juga ni. Gitu. Kan? Ini Allah sayang, malaikat sayang, Allah hantarkan kasih sayang dan juga cinta itu di seluruh makhluk bumi ni. Seluruh makhluk bumi sayang dekat dia. Tapi berlaku sebaliknya. Berlaku sebaliknya. Innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala abghada abdan, kan, benci kepada seseorang ini. Da'a Jibril, sama juga Allah panggil Jibril mai. Wahai Jibril, mai sini. Sesungguhnya aku benci pada orang ni, fa abghadu, maka kamu pun benci dekat dia, kata Allah. Tu dia. Ni yang kita takut ni, tu yang saya kata minggu lepas. Saya nak cerita hadis ni. Kan? Supaya apa? Kita jangan hidup dalam kebencian Allah Subhanahu Wa Taala. Fa yunaji Jibril ahli sama, kan, Jibril panggil semua seluruh ahli-ahli sama juga keadaan tadi. Dia kata, wahai malaikat-malaikat semua, kan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala benci pada orang ni, maka kamu semua pun benci. Allahu Akbar. Jibril benci, malaikat benci, Allah Subhanahu Wa Taala pun benci. Maka semua ahli sama, malaikat-malaikat tadi pun benci kepada orang tadi. Siapa golongan-golongan tadi? Terutamanya yang kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga golongan-golongan yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selain mereka yang duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir dan sebagainya, yang melakukan ibadah dan sebagainya, adalah golongan yang sentiasa sedar akan kesalahan dia, dosa dia, yang sentiasa memohon akan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah golongan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi golongan yang mereka sedar mereka melakukan dosa dan diulangi dosa tanpa mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memohon
taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa berlaku? Dibawa kebencian itu di bumi, maka seluruh ahli bumi akan membenci pada orang ni. Allahu akbar. Jadi pilih nak yang mana. Kan. Itu perjalanan kehidupan kita. Itu di dunia. Apatah lagi di akhirat, apatah lagi di yaumul mahsyar. Kan yaumul mahsyar, mana keadaan masing-masing, keadaan pada ketika itu semua mengikut amalan masing-masing. Di dunia ini apa yang kita persediakan isti'dad, apa yang kita sediakan dengan diri kita, kita sediakan apa? Kita nak bermusafir. Kita nak bermusafir daripada KL ke Kedah. Apa kita buat? Tu dia makanan satu harga, duduk lama ni, pom. Susunya, nasi goreng, mi goreng, nugget. Saya cerita tu pasal bini saya. Tu saya macam ni. Kan? Kan dia sedia siap lah satu harga tu. Kan? Tuan-tuan saya tak tahulah. Kan? Nak balik Kedah. Kan? Contoh kena pula hari raya pula, tahu dah hari A tu. Kan? Sambil-sambil dalam kereta, kita sambil bawa tu dia suap macam ni. Kita ngah. Abang nak apa lagi? Semua ada bagi kan. Persediaan. Padahal bukan lama pun, kan? Paling tinggi pun 12 jam lah kalau kena jam. Orang kata paling tinggi. Kalau tak ada jam apa pun dalam 4 jam ya. Kan saya kadang-kadang 3 jam setengah ya. Maklumlah rapat meter. Kan gitu. Kan. Kita persediaan, takut apa lapar dan sebagainya. Cuba bayangkan persediaan kita nak berada di hari yang tidak akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Tak kembali lagi. Mana buktinya? Tu ayat seterusnya. Nanti kita sambung pada minggu depan. Saya tengok ramai dah ngantuk dah. Jam pun dah cukup insya-Allah. Kan. Boleh. Dua pun boleh. Jawab belum tentu. Ada orang beritahu kalau kita berjiran dengan non-Muslim, Okey. kita tidak menyeru dia supaya mengikut kita. Okey. Ataupun beriman. Okey. Bila kita mati nanti, kita akan dipersoal. Okey. Betul, itu tanggungjawab. Masalah sekarang ni, saya ni berjiran dengan non-Muslim, macam mana nak buat, kita risau betul tak? Kan. Jawapan ni mudah saja. Kan. Kekuatan kita dekat mana? Kita nak pi cerita dekat dia, masuklah Islam. Mesti tak boleh punya, kita tak boleh buat. Kan. Mesti tak boleh punya. Awalnya kita buat apa? Kan. Awalnya kita buat apa? Kita kena ikut macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat apa dulu? Dakwah bil hal. Dengan perangai dulu. Kita bagi hadiah. Sambil-sambil tu kita cakap. Bagi dia nampak sekarang orang lain ni dia dah nampak dah. Kita tak perlu cakap macam dulu. Orang lain ni mudah ya. Dia tahu. Bagi dia nampak Islam kita tu cantik. Kan? Cantik. Macam mana Islam? Itu pun dinamakan seruan. Kan? Seruan. Itu pun dinamakan seruan. Dia tengok kita baik cara elok, kan hidup, dia tertarik. Tapi kalau sikap kita sebagai orang Islam, duduk sebelah non-Muslim, dia tengok apa Islam ni macam, tu. Kan. Itu esok kita tanggung. Kan gitu, nampak? Apa dia kata, ni apa orang Islam ni suka kacau dia lah, curi parking dia lah, buang ke sampah rumah dia lah. Dia tak tertarik kepada Islam. Dia tak tertarik. Dia kata orang Islam pun teruk, macam mana aku nak masuk Islam? Kan? Sebab saya selalu dengar dalam radio IKIM, tak salah saya hari Rabu ke hari Khamis, akan slot mu'allaf kan? Saya selalu dengar dekat situ, apa dia orang cakap? Dia orang kata, kalau kami tengok orang Islam, kami pun tak tertarik untuk masuk Islam. Kita hari ni, kami kalau tengok perangai orang Islam, dia kata apa dia? Kami pun tak tertarik untuk masuk Islam. Rupanya Islam lebih indah daripada orang Islam. Kan gitu. Jadi kena mula begitulah. Kan kita mula begitu sampailah kita berkemampuan untuk bercakap. Niat kita awal tu kita tunjuk, kan? Kita tunjuk dakwah bil hal tu dengan keadaan qudwah kita tu, langkah kita, orang panggil apa, jangan musuh dengan dia. Tunjuk Islam tu comel supaya dia tertarik dengan Islam. Kan gitu. Lepas tu seru pelan-pelan lah. Sebab hidayah tu bukan milik kita. Kan.
Jadi jangan, orang panggil apa, jangan tunjukkan Islam itu seperti mana yang hari ini, dunia hari ini klaim Islam teroris. Asal teroris Islam, teroris Islam, tak ada orang lain dah. Kan kita Islam kan dah kita. Kan tak ada orang lain dah. Padahal benda tu dipropagandakan. Contoh gitulah lebih kurang. Boleh faham tak? Kan saya bawa kono boleh nak balik dah. Kan gitu. Boleh nampak keadaan dia gitu macam mana? Kan? Susah nak buat dah. Kan? Jadi kita mulakan dengan sekecil perkara macam mana? Selalu saya sebut benda ni. Dekat mana pun selalu saya sebut, kita mulakan dengan sekecil-kecil perkara dan juga sekecil-kecil ibadah apa dia? Dengan senyuman. Kan? Jangan asal nampak depa muka tu dia. Kan? Sekecil-kecil ibadah kita apa dia? Yang paling mudah kita buat adalah senyuman. Kan walau macam mana keadaan pun kita senyum dulu. Kan? Cool and steady lah orang kata. Kan gitu. Tanam dulu niat pelan-pelan. Sebab niat itu pun dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab kemampuan kita mungkin setakat tu. Itu saja kemampuan kita yang kita boleh buat. Kan gitu. Nampak insya-Allah. Boleh lah? Baik insya-Allah. Ni kita berhenti sekat ni dulu. Pada hari ni kita bincang satu ayat sungguh hari ni. Kan? Jadi mudah-mudahan apa yang kita semua harapkan pada hari ini dengan apa yang kita bincangkan ayat ni, mudah-mudahan kita semua terkeluar daripada golongan yang sangat menyesal di hari pembalasan nanti. Kan? Mudah-mudahan kita bersama-sama dengan golongan yang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa hisab ataupun hisab yang sangat mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi semoga umur kita semua ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bertambah iman kita, semoga bertambah kekuatan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang baik itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah, yang kurang, yang hina, yang keji, semuanya datang daripada diri saya sendiri, dan juga yang terkasar bahasa dan sebagainya saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa a'malana wa niyatana wa ruku'ana wa sujudana تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا والآخرة وعذاب القبر وعذاب النار وشر الدنيا وشر الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا كما حفظت من عبادك الصالحين. اللهم احفظنا كما حفظت من عبادك الصالحين. اللهم احفظنا كما حفظت من عبادك الصالحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم